Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Mu'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillah ma sya Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma sya Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Ingat tak ke mana? Iradah juz'iyah. Kitab lama ni muka surat 14 ya, bawah. Betul. Kuat sikit. Baru nak masuk. Oh, awal lagi. Kudrat iran. Satu kamu tasil. Oh, ya. Yeah. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan makna satu pada segala sifatnya itu. Tiap-tiap sifat Allah Ta'ala itu tiada berbilang-bilang pada satu jenisnya. Maka tiada 2-3 kudrat dan tiada 2-3 iradat. Demikianlah tiap-tiap sifatnya, dan tiada orang yang lainnya bersifat yang seperti sifat Allah Ta'ala. Itu rasanya. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur, alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan limpah kurnia dan anugerah dia juga semata-mata menjadikan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah, nikmat daripada dia juga semata-mata jadikan kita Islam, iman, melalui mak ayah kita yang Islam dapat Islam kita, dan melalui tunjuk ajar guru kita dapat kita iman. Alhamdulillah. Syukur juga daripada limpah kurnia Allah Ta'ala semata-mata juga
diberikan kita keupayaan, kebolehan untuk taat, ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Dia jualah berikan daya upaya pada kita, kelapangan masa, kesihatan. Apa saja nikmat adalah semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Maka min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang berupa nikmat adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dan syukur dapat bertemu kita pagi ini meneruskan kuliah Duha. Sambungan kita bicara bab wahdaniyah, insya-Allah. Alhamdulillah. Dasarnya kita dah bicara wahdaniyah itu, kita belajar pun bukan belajar wahid ahad, tapi kita belajar wahdan, fa'lan. Itu dasar rasanya, seingat saya ajar dulu. Oh, dah banyak bulan ni tak tahulah ingat tak ingat kan. Tapi kaedah kita belajar ilmu ni kena ingat. Apatah lagi ilmu kita belajar ni bab akidah. Bahkan ingatan kita ni dia bukan saja ingat, kerana bab akidah ni kita pakai. Sekali lagi sebut, bab akidah ni kita pakai. Satu dia fardu ain. Pakai pula bukan seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, semua hidup sekali. Pakai hari-hari. Hari-hari pun bukan 5 kali sehari. Tauhid ni kita pakai 24 jam. Apa maksud 24 jam? Setiap detik dan saat kita kena jadi ahli tauhid. Atas tajuk kita pun wahdaniyah. Kita belajar ni nak mendapatkan tauhid. Atas nama subjek pun subjek tauhid. Tambah pula tajuk kita pun tajuk wahdaniyah, nak dapatkan tauhid. Dan dengan apa kita dah belajar lepas, bila sebut wahdaniyah pada Allah Ta'ala, ni asas akidah kita. Bila sebut tauhid, kena keluar daripada kufur, kena keluar daripada syirik. Dan bila sebut kufur ni, maksudnya kena keluar, jangan sampai terlalai pada kita, tak perasankan ke Allah Ta'ala. Walaupun sedetik, kena keluar daripada kelalaian tu. Sekali lagi saya sebut, kena keluar daripada tak perasankan Allah Ta'ala walaupun sedetik. Pasal kita tak perasankan ke Allah Ta'ala tu nama dia kufur. Alhamdulillah. Antara kufur ni, yang kita faham kufur ni, engkar, bangkang, tak terima Allah Ta'ala, tak terima ketentuan Allah Ta'ala, tak terima apa yang sepatutnya kita kena terima daripada Allah Ta'ala. Umumnya tu makna kufur. Khas kita bicara kufur ni atau bicara ke Allah Ta'ala ni, antara makna kufur ni adalah kita tak isbatkan dia, tak menetapkan wujud dia, tak yakin, tak sedar kepada dia, bahkan lalai daripada dia. Atau atas istilah ulama' tu nama dia kufur. Bahasa lain, kufur ni tertutup, terhijab kita daripada dia. Alhamdulillah. Tertutup, terhijab ni, hijab faham? Hijab. Nak tengok hijab macam mana? Ni, tengok saya hijab. Saya dalam keadaan hijab sekarang. Tak nampak saya. Ni tak nampak saya, tapi masih nampak apa yang tutup saya. Allah lagi kita tak boleh nampak dengan mata, tapi Allah tak boleh terhijab daripada kita. Ada saya berlakunya tu senang fahamnya. Allah memang, atau istilahnya, kita bukan nampak dengan mata. Malaikat pun kita tak nampak dengan mata. Rasul pun kita tak nampak dengan mata. Sekarang ni kita tak nampak dah Rasul. Quran dengan mushaf nampak dengan mata. Kiamat, mati, alam barzakh tak nampak dengan mata. Alam akhirat tak nampak dengan mata. Syurga, neraka, titian sirat, mahsyar, mizan tak nampak dengan mata. Atas nama umum tu ghaib. Walaupun ghaib tak nampak dengan mata, khas atas kita bicara ni ke Allah Ta'ala, Allah walaupun atas nama ghaib,
Tapi kita kena keluar daripada ghaib ke dia. Dia takut bahasa ni. Maksudnya walaupun kita tak nampak dengan mata, kena nampak dengan akal fikiran kita. Atau istilah ulama, kena nampak dengan mata hati kita. Cuma bila sebut mata hati ni, dia bukan hayal mata hati. Mata hati ni bukan benda hayalan. Mata hati tu maksud dia apa? Maksudnya faham kita ke Allah Ta'ala. Atau istilahnya idrak kita pada Allah Ta'ala. Maksud kita nak mentauhidkan Allah Ta'ala. Tauhid Allah Ta'ala ni satu sudut kita ada belajar dulu. Tauhid zat dia dengan mana tak ada dah zat lain selain pada zat Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Yang tu kita faham. Allah takkan ada pendua pada dia. Subhanallah. Allah sah. Zat dia sah. Tak ada satu zat lain macam zat dia. Memang kita faham dah tu. Lama dah faham. Alhamdulillah. Dan juga kita dah belajar zat Allah Ta'ala ni asal dia, wahdaniyah dia. Zat dia bukanlah terdiri daripada sesuatu yang dijalin, digabung, disusun, maka terbentuk dia. Dia bukan murakkab, dia bukan bersusun daripada sesuatu. Allah mustahil. Hal dia, keadaan dia, kaifiat dia, dia bersusun daripada sesuatu. Ada muka, ada tangan, ada betih, ada paha, ada mata. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Salah sama sekali faham tu. Ada kumpulan-kumpulan yang tertentu je fahamnya tu, yang istilahnya disebut oleh ulama sebagai kumpulan mujassimah. Mereka ni menjisim dengan Allah Ta'ala. Dia kata Allah ada mata, Allah ada muka, Allah ada kepala, Allah ada betih. Subhanallah, subhanallah. Walaupun nampak macam murni sikit, dia kata Allah ada muka yang layaknya, tangan yang layaknya. Tapi memahamkan muka tu dengan mana jisim, jirim, kufur, akidah. Na'udzubillah. Keluar ahli sunnah wal jamaah. Sekalipun dia kata muka yang layaknya. Kalau muka yang layaknya dipaham dengan mana muka. Kalau tangan yang selayaknya dipaham dengan mana tangan. Kalau mata yang selayaknya dia faham adalah mata. Dan mata tu ada istilahnya dengan mana juzuk. Subhanallah. Walaupun dia tak sebut mata ni, anggota mata ni juzuk sekali pun tak sebut itu. Tapi atas umum faham. Dia faham Allah ada muka, muka selayaknya. Dia faham muka tu muka lah. Dan dia faham tangan tu tangan lah. Tapi tangan Allah lah. Tangan kita lah. Dengan bahasa nampak macam murni sikit. Dia kata tangan yang selayaknya dengan Allah Ta'ala. Yang ni salah akidah. Yang tu bukan faham tauhid dan zat Allah Ta'ala. Bahkan itu memahamkan zat Allah Ta'ala murakkab istilahnya. Faham macam tu mengistilahkan faham macam tu memahamkan, ada istilah saya ada tulis rasanya itu, yang tu memahamkan ada kam muttasil fi zat. Dan kan ini memang mulai ingat lagi. Ada saya tulis tu kam muttasil fi zat. Ada kan rasa saya tulis itu kan. Bila faham wahdaniyah ni maksudnya akan menafikan kam munfasil fi zat. Satu, dia akan menafi dua kam dalam bab zat dan akan menafikan kam muttasil pada zat. Ada saya bagi penjelasan itu, kita biasa dengar muttasil, munfasil kan. Apa makna muttasil? Selalu kita belajar tajwid kemudian biasa dengar mad wajib, muttasil, munfasil. Tajwid kita belajar macam mana? Mad, jaiz, munfasil. Macam mana nak kenal wajib dengan jaiz? Yang dijadi wajib mesti muttasil, wajib muttasil, bila jaiz mesti dia munfasil lah. Belajar tajwid bab jaiz dan wajib ni dia bab huruf mad bertemu hamzah. Sikitlah ke sana kan. Pasal itu istilah yang dipakai dalam masalah makna muttasil dan munfasil. Bagi contoh mad wajib macam mana? Idza jaa jim alif hamzah.
Hamzah dengan alif duduk dalam satu kalimah, tu dipanggil muttasil. Tu dalam tajwid. Kita nak ambil faham bahasa je tu sikit. Kalau mad jaiz macam mana? Inna anzalna bima unzila. Inna anzalna, huruf mad bertemu dengan hamzah. Inna ni kalimah lain, anzalna kalimah lain. Yang ni dipanggil munfasil. Okey, nak ambil muttasil munfasil aja. Pada Allah Taala, tu istilah ulama kita sebut dalam kaedah kita belajar ni. Faham Allah Taala wahdaniyah, ternafi pada dia, kam munfasil pada zat. Maksudnya takkan ada zat lain macam zat Allah Ta'ala, sumpama Allah Ta'ala, sebanding zat Allah Ta'ala, ataupun syibih Allah Ta'ala, tu bahasa Arab sikit, nazir Allah Ta'ala, misil Allah Ta'ala. Takkan ada zat yang hakiki Allah Ta'ala, hakiki wujud, zat yang kidam, zat yang baqa', zat yang qaim bi nafsi, hanya Allah Ta'ala. Makhluk ni ada zat dia, dan zat pun kita ada bicara dulu kan. Zat, bila sebut zat ni apa? Zat ni lah ain maujud kan. Zat sesuatu. Kalau saya kata mikrofon, mana zat mikrofon? Ni mikrofon. Zat mikrofon. Mikrofon nama. Kalau saya sebut gula, gula nama, kata nama kan, bukan kata kerja kan. Bila gula mesti ada zat gula. Zat gula. Zat gula saja nak fahamkan zat tu lah. Ni zat mikrofon, ni zat kitab, ni zat kawan, ni zat. Bila botol, mana botol? Rujuk kepada zat botol. Zat botol. Mikrofon, nama akan rujuk ke zat mikrofon. Saya Rozaini, nama Rozaini, cuma nama khas lah. Botol nama am. Rozaini rujuk refer kepada zat Rozaini. Walaupun zat Rozaini, saya asal tak ada zat saya. Zat saya asal tak ada, Adam. Allah bagi ada zat. Dan zat makhluk atau nama umum makhluk, tak ada satu makhluk yang menepati zat Allah Ta'ala. Takkan ada. Zat Allah Ta'ala hanya single. Yang zat hakiki wujud, sedia wujud, zat kidam, zat baqa', zat yang qaim bi nafsi, yang al-qayyum. Jumpa pelajaran nanti insya-Allah dalam bab hayu tu. Qayyum belajar dah, qaim bi nafsi belajar dah lah itu. Qaim bi nafsi, qiyam bi nafsi, wahdaniyah. Kita sebut wahdaniyah. Zat makhluk ni asalnya Adam, zatul Adam. Zat kita bukan kidam, zat kita zatul hudus. Zat kita bukan zatul baqa', kita lawan baqa'. Kita zatul fana. Kita bukan zatul qaim bi nafsi, kita bukan qaim bi nafsi. Zat kita qaim billah. Zat kita berdiri, boleh ada ni dengan Allah. Allah yang bagi ada kita. Ni wadaniyah yang kena faham. Menafikan munfasil dari Allah Ta'ala. Kalau ada pun zat, munfasil kita ni dengan Allah Ta'ala dari sudut sifat yang nak dicirikan ke zat makhluk, tak akan ada apa-apa pencirian zat kepada makhluk macam mana ciri pada zat Allah Ta'ala. Boleh? Saya tinggikan nada tu sikit pasal akidah ni dia kena faham betul ya. Dia tak boleh miss sikit pun. Bila miss je, kita punya fahaman ke Allah Ta'ala longgar. Longgar dengan ilmu satu. Kita bukan saja matlamat ilmu lah, kita nak akidah tu. Yakin tu. Ilmu ni dia perantara untuk dapat idrak yakin ke Allah Ta'ala tu. Baik, saya duk sebut ni bab munfasil. Faham wahdaniyah Allah Ta'ala, zat dia. Juga mesti fahamkan wahdaniyah zat dari sudut muttasil.
Apa maksud? Menafikan adanya kam muttasil fi zat. Maksudnya jangan faham zat Allah Ta'ala walaupun satu, tapi zat dia murakkab, bersusun, terjalin daripada unsur atau apa, berbagai ataupun berbilang. Walaupun berbilang tu hanya sekadar dua benda yang berbilang, dua unsur yang berbilang. Contoh, dia ada muka, dia ada tangan. Dan faham muka ialah muka, tangan ialah tangan. Walaupun faham muka yang layak, tangan yang layak. Memahamkan muka ialah muka, tangan ialah tangan, keluar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, namanya kufur. Pasal apa? Pasal mengiktikadkan berbilang pada zat Allah Ta'ala yang muttasil. Zat dia ada muka, ada tangan, ada mata, ada betik. Salah tu nampak kita. Boleh faham saya sebut apa? Atau istilahnya memahamkan ada muka, memahamkan ada tangan, memahamkan ada mata. Walaupun dengan bahasa muka yang layak, tangan yang layak, mata yang layak, yang tu menafikan ahadiyah Allah Ta'ala, menafikan wahidiyah Allah Ta'ala. Saya rasa saya pernah syarah itu kan, saja ulangan sikit kalau ikut tu. Tapi ulang pun macam baru belajar je. Tak, memang tauhid itu. Pasal kita ni memang dilalaikan, sentiasa dilalaikan daripada makna tauhid Allah Ta'ala ni. Satu pelajaran tauhid ni dia sangat besar dan tak boleh tinggal pelajaran tauhid. Pasal kita memang selalu gagal mentauhidkan Allah Ta'ala sebenarnya. Tauhidkan af'al dia, tauhidkan sifat dia, tauhidkan zat dia. Kita je rasa kita ahli tauhid. Bahkan tauhid ni tu saya kata, kita bukan belajar je, kita nak dapat praktik dia dan dapat idrak dia. Dan tauhid ni bukan 5 kali sehari. Tauhid ni bila? Setiap detik dan saat, 24 jam. Tauhid Allah Ta'ala. Dan pasti idrak, istilah faham ke Allah Ta'ala tu dengan mentauhidkan dia, mengasakan dia. Memang kita banyak lalai satu. Yang kena mengaku, lalai aku, ya Allah, Rabbana zalamna anfusana. Banyak kita zalim diri kita. Astaghfirullah min kulli zambin. Ya Allah, aku minta ampun daripada semua dosa-dosa aku. Dan kena faham dosa kita banyak kali dosa apa? Dosa tak tauhidkan dia tu. Dosa tak idrakkan dia tu. Dosa lalai daripada dia tu. Dosa tak isbatkan dia tu. Dosa hijab daripada dia tu. Itu yang saya hijab tadi tu. Untuk faham hijab tu. Hijab tak mana? Kita tak idrakkan dia. Sepatutnya tauhid ke Allah Ta'ala ni, sedar ke kita, mesti sedar ke Allah Ta'ala. Itu prinsip mulazamah yang faham tauhid ni. Sedar ke kita kena sedar ke Allah Ta'ala. Pasal makhluk dan Allah berpisah tiada. Macam mana selalu orang sebut slogan, polis dan rakyat, masyarakat berpisah tiada. Betul ke slogan tu? Masyarakat dan polis berpisah tiada. Macam tu tak? Bisa dengar? Tak bisa dengar? Tak bisa dengar. Nanti kalau ada masa, suruh Ustaz Ampar bawa pergi dekat Kem Ulu Kinta tu, PGA tu kan. Abang masuk dalam tu, abang akan tengok itu lebih besar dekat bangunan dia. Polis, masyarakat dan polis berpisah tiada. Saja saya sebut tu. Kita bukan nak ambil masyarakat dan polis berpisah tiada. Itu slogan dia orang. Kita nak belajar tauhid ni, saya nak gunakan istilah tu. Apa dia? Makhluk dan Allah. Sambung? Apa maksud makhluk dan Allah berpisah tiada? Pahaman yang kena ada tu, kita makhluk tak? Aku makhluk. Allah tak pernah berpisah dengan aku. Apa maksud Allah Ta'ala tak pernah berpisah dengan aku? Allah sentiasa bersama aku. Tu yang innallaha ma'ana. Allah ni, dia yang menjadikan aku. Dia yang menghidupkan aku. Sentiasa berterusan, continuously. Tak pernah putus-putus. Yang tak pernah berpisah Allah Ta'ala daripada kita, mengurnia, memberi, menganugerah kurniaan demi kurniaan continuously.
Kalau dia Islam berpisah daripada kita walaupun sedetik, apa jadi kita? Habis kita. Tapi habis tak? Tak habis ni macam apa? He always with us. Jadi yang ni lah yang kena remind kat kita. Nak ingat, inna Allah makna. Yang tu yang akidah Rasulullah ajar. Peristiwa tu, ayat Quran tu, sebab nuzul tu, waktu Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar ni sedang berehat di Gua Thur tu, kata Rasulullah apa? Inna Allah ma'ana. Allah is always with us. Tak pernah pisah langsung. Pasal apa? Selagi tu makhluk dan Allah berpisah, tiada. Masuk berpisah, tiada macam mana? Tak pernah makhluk ada mustakil, terasing sendiri. Subhanallah. Takkan ada. Jadi asal nak faham, kita kena sentiasa mentauhidkan Allah Ta'ala 24 jam. Jadi antara pelajaran tauhid tu, nak isbatkan wujud dia. Wujud kita, bukan isbatkan wujud kita, tapi sedarkah kita mengisbatkan pada wujud dia. Adanya kita ni kena realize, sedarkan Allah yang wujud. Ni kita, Allah wujud kan kita. Itu pelajaran tauhid besar tu. Jadi khas atas subjek kita duk belajar ni, ulangan sikit yang kita dah belajar bab zat itu. Khas nak sebut, nak faham zat Allah Ta'ala, faham Allah ada apa? Ada zat dia. Mustahil ada zat lain macam zat dia. Pasal zat yang hakiki wujud, zatul kidam, zatul baqa, zat yang qaimi nafsi ini, wahdaniyah, wahid, ahad, Allah saja. Dan zat dia, faham wahid pada dia, ahad pada dia, menafikan kam muttasil fi zat. Maksudnya mustahil zat dia murakkab, bersusun daripada sesuatu, sekalipun sekurang-kurangnya dua yang bersusun. Satu, memahamkan, mengisbatkan Allah ada muka, Allah ada tangan. Dah dua lah. Allah ada tangan, Allah ada muka. Mengisbatkan murakkab dia. Walaupun tak pernah terfikir murakkab macam mana, walaupun macam realize sesuatu, Allah ada muka yang layak, tangan yang layak, macam mana memahamkan muka dan tangan, maksudnya mengisbatkan ta'adud pada Allah Ta'ala, menafikan ahadiyah dan wahidiyah pada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala ni lam yalid lam yulad. Apa maksud lam yalid? Dia wahid, tak akan ada sesuatu bercerai pada dia, dan dia bukan ceraian pada satu. Apa lazim pada makna ni? Menafikan ta'adud dalam zat, dengan mana dia bukan murakkab, bahkan wahid. Dan wahid dia pula bukan jauhar, wahid yang laisa kamitslihi syai'. Boleh faham tak saya cakap macam tu? Boleh. Kadang bahasa macam ni, saya esok seorang terjerit-jerit nak cerita akidah. So, memang buat akidah ni, kalau boleh faham, alhamdulillah, nikmat besar tu Allah Ta'ala bagi. Macam apa? Pelajaran tauhid ni, Nabi Adam, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, pewaris Nabi Rasul sampai kiamat esok, inilah teras paling besar dia ajar. Nabi Rasul Allah Ta'ala datangkan ke dunia ni, bukan maksud besar dia ajar makan minum, kan? Maksud besar dia nak faham la ilaha illallah, mentauhid Allah Ta'ala. Jadi antara tauhid ni, tauhidkan zat dia. Jadi kalau ada orang faham Allah ada muka, Allah ada tangan, dengar lah, tak bisa dengar kan? Salah akidah tu. Satu, ulama kita ajar apa? Bukan ajaran macam ni lah. Allah ada muka yang layak, Allah ada tangan yang layak, Allah ada mata yang layak. Kalau ada orang pernah sebut macam ni, hati-hati sikit. Ulama kita ajar macam ni. Dalam Quran memang ada sebut perkataan wajhu, terjemah dia muka. Memang ada sebut perkataan yadu, terjemah dia tangan. Memang ada sebut perkataan ayun, terjemahnya mata. Tapi bukan maksud nak dipaham Allah ada muka, Allah ada mata, Allah ada tangan yang layak. Bukan. Ulama kita ajar faham dia tu, memang ada sebut wajhu, ada yadu,
ada ayun, mesti ada makna selayaknya dengan dia. Bagi faham betul tak? Sikit aja tu. Nak jadi silap tu sikit aja. Jadi kalau sebut dengan terjemah tu, ada makna muka yang layak, ada makna mata yang layak, ada makna tangan selayaknya. Bukan ada muka yang layak, ada tangan yang layak, ada mata yang layak. Boleh faham? Boleh faham tak saya? Boleh? Boleh beza tak? Apa beza muka yang layak dengan makna muka yang layak? Apa beza? Kita kena ulang sikit tak pelajaran tu. Pasal bab zat tak faham, bab sifat lagi saya tak faham. Kita bincang nak tu sikit. Pasal itu nak terjemah dalam bahasa kita. Apa beza muka yang layak, tangan yang layak, mata yang layak dengan akidah yang sepatutnya bukan macam tu. Dia mesti ada makna muka yang layak, ada sambung makna mata yang layak, makna tangan yang layak. Begitu juga lah semua ayat-ayat yang lain yang daripada lafaz Quran ataupun hadis, yang translation dia memahamkan ada makna juzuk ni, ada makna apa? Ada makna muka, kan muka lah. Kan dia makna juzuk kan. Nah, muka, tangan lah. Kalau faham tangan lah, tangan yang layak, maksudnya faham tangan. Boleh faham saya cakap apa? Kalau mata yang layak, dia faham tetap ada mata. Boleh faham saya cakap apa? Sepaham jadi salah, korang tak lah. Pasal Allah melihat bukan dengan mata, Allah membuat bukan dengan tangan. Walaupun dalam Quran sebut khalaqtu biyadai, aku cipta Nabi Adam ni biyadai, dengan dua tangan aku. Sebut dalam Quran tu. Bukan kaedah faham dia, ada dua tangan pada Allah Ta'ala yang layak. Ulama kita tak ajar dengan bahasa macam tu. Kalau ada orang terjemah, jaga ayat tu boleh bawa muskil. Yang ni kita nak sebut sikit. Sebut lah tu bagi ni. Dua tangan yang layak, bukan dua tangan yang layak. Macam mana saya sebut tadi? Macam mana? Makna dua tangan yang layak. Baru betul. Pasal yang sabit tu makna tu, bukan sabit dua tangan tu. Memahamkan dua tangan, itu saya ada sebut muskil lah. Bak akidah pun, yang ni kalau sebut kata kenapa kena hurai macam tu, kenapa kena kata makna dua tangan, makna muka, makna mata? Kerana ada ayat-ayat yang lain yang menafikan makna macam tu. Khas kalau kita sebut sikit, bab tangan, ada ayat Quran sebut yadullah, yad, kalimah tu kalimah singular, mufrad. Nabi Adam ni kata Allah Ta'ala khalaqtu biyadai, aku cipta Nabi Adam ni biyadaya. Apa yadaya? Kalau dengar terjemahan in English sikit, with my both hand. Boleh faham? Both hand, what's the meaning? He has two hands. Okay? Boleh faham? Bahkan ada ayat Quran sebut lagi jelas menunjukkan makna dua tu, bal yadahu mabsutatani. Bahkan dua tangan Allah Ta'ala. Tadi sebut yadu, singular. Yang ni sebut plural lah. Apa? Dua tangan. Ada tempat dalam Quran sebut was-samaa banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Was-samaa banainaha bi'aidin. Aidin ni kalimah jamak. Cuma bahasa Inggeris dia ada singular, plural. Tiga pun plural, dua pun dah plural. Bahasa Arab yadun mufrad, yada ni tasniah, okay? ID. Okey. Kalau faham dengan terjemah, Allah ada satu tangan yang layak, dua tangan yang layak, tiga tangan yang layak. Okey ke tak okey? Kenapa tak okey? Jawab sikit. Kalau atas istilah ulama kita kata dia, makna memahamkan macam ni, memahamkan perkara yang mustahil akli. Apa dia? Tak mana kemustahilan dia? Membawa kepada tak munasabah makna pada Allah Ta'ala.
Hang mana? Ada satu tangan, ada dua tangan, ada tiga tangan. Really, berapa tangan Allah Ta'ala ni? Jawab. Satu tangan pun mention dalam Quran. Dua tangan pun mention dalam Quran. Banyak tangan pun mention dalam Quran. Truly, saja saya sebut bahasa Inggeris kan. Really, how many hands Allah Ta'ala have? Allah Ta'ala have. Sorry, bahasa Inggeris salah. Allah Ta'ala has kan. How many hands he have? He have lagi. How many hands he has? Betul, he has ke he have? Has kan? How many hands? How many hands? How many hands he has? 1, 2, 3. Kalau ada orang kata all the meaning are right. Satu tangan pun boleh. Lagi? Dua tangan pun boleh. Tiga tangan pun boleh. Betul ke akidah gitu? Yang ni lah salah akidah ni. Memang ayat Quran, beriman dengan ayat Quran, betul. Mana boleh nafi ayat Quran. Tapi mesti bukan macam tu maksud Quran. Jadi bila tak faham maksud dia, apa maksud sebenarnya, apa nak buat? Memang ada yadun, memang ada yadani, memang ada ID, mesti ada makna yadun, mesti ada makna yadani, mesti ada makna ID yang selayaknya. Bukan macam ni. Ada satu tangan yang layak, ada dua tangan yang layak, ada banyak tangan yang layak. Kalau kata satu tangan yang layak, dua tangan yang layak, banyak tangan yang layak, maksudnya mensabitkan tangan. Boleh? Kalau kata ada makna tangan yang layak, maksudnya mensabitkan makna tangan. Bukan mensabitkan tangan, tapi mensabitkan makna tangan. Apa beza mensabitkan makna tangan dengan mensabitkan tangan? Mensabitkan tangan maksudnya mensabitkan juzuk tangan. Kalau mensabitkan makna tangan, maksudnya bukan mensabitkan juzuk, tapi mensabitkan perkataan tangan tu ada makna. Boleh. Akidah ni nak tergelincir, dia bukan perlu banyak pun sebenarnya. Sikit sangat. Satu saya ngaji tutup guru dulu. Kalau tutup guru yang prihatin dalam bab-bab macam mana nak fahamkan daripada Arab ke bahasa Melayu tu, dia cekak, teliti sangat. Pasal mereka ni belajar daripada tok guru yang pakar. Pakar pula bukan saja pakar dengan bahasa Arab, dia pakar dengan bahasa Melayu dia. Dia tahu apakah keberangkalian boleh jadi salah akidah kalau guna bahasa Melayu yang tak betul. Memang boleh jadi silap. Dan bahkan kalau kita tengok isu-isu bab akidah yang macam ni, macam saya sebut ni, kalau tengok dalam masyarakat bila cerita ayat mutasyabihat, hatta kalau saya ngajak ni, kalau kata semua orang tengok, tambah golongan yang ya Wahhab tu, benda ni saja nak zikir sikit ya Wahhab ni, tak faham sudah lah siapa dia ya Wahhab tu kan. Tapi sekurang-kurangnya saya zikir ya Wahhab salah satu asma Allah Ta'ala kan. Mesti dia pening. Memang kaifiat dia selalunya kalau dia belajar, kalau dia duduk kelahian kita pun, kata dia Allah ada tangan, Allah ada muka. Memang macam itulah dia ajar. Memang tutup guru dia orang ajar gitulah. Allah ada muka. Nak bagi nampak murni sikit, sambung. Muka yang layak. Apa faham muka yang layak? Allah ada. Sedangkan bukan macam tu maksud dia. Kalau sebut dalam kitab-kitab ulama pun, dia sebut macam ni. Sabata lahul yadu, sabata lahul wajhu, wa sabata lahul a'yun. Sebut macam tu dalam lafaz Quran, lafaz perkataan ulama. Maksudnya sabit. Lafaz yad memang ada, lafaz wajhu memang ada, lafaz a'yun memang ada. Memang ada dalam Quran, mana boleh nafi. Tapi atau istilahnya disebut sabata lahu wajhun laisa kal aujuhi. Sabit wajhun tapi laisa ka aujuhi, bukan macam muka. Apa maksud bukan kal aujuhi? Atau yang ulama kita terjemah, dia muka, sebut terjemah tu muka, tapi mesti ada makna muka, bukan
muka yang selayaknya, tapi makna muka selayaknya. Sekali lagi, boleh faham? Boleh telan. Boleh telan. Kalau tengok saya sebut apa beza antara muka dengan makna muka. Saya nak hurai ni dalam bentuk bahasa Melayu. Pasal bila faham, boleh faham format bahasa Melayu, boleh bawa kefahaman tu cara nak faham. Macam mana nak faham menafikan kam muttasil. Saya duk syarah tu sebenarnya. Menafikan kam muttasil pada zat, jangan memahamkan zat Allah Ta'ala ni bersusun walaupun sekurang-kurangnya dua. Muka, tangan. Yang tu pun dah salah. Apa tadi? Muka, tangan, mata, dua tangan, banyak tangan. Yang layak. Sekalipun perkataan yang layak tapi mensabitkan bersusun-susun dengan sesuatu ni adalah salah. Kalau ada orang kata kami tak pernah faham pun Allah Ta'ala bersusun. Dia sebut macam tu. Tapi dia sebut ada muka, ada tangan, ada mata. Banyak lah. Banyak benda lah. Allah satu. Mestilah semua benda ni Allah. Jadi kalau semua benda ni Allah, subhanallah. Maka Allah bersusun ni antara muka, mata, tangan, subhanallah. Tapi sepatutnya faham macam mana? Mesti ada makna muka, mesti ada makna tangan, mesti ada makna mata. Atau istilah ulama yang memberi huraian tafsili. Apa maksud makna muka, makna tangan, makna mata ni? Mesti sabit zat dia. Siap. Zat dia macam mana? Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Saya masih nak cerita prinsip tu. Prinsip jangan sampai tak ternafikan kam muttasil fi zat, memahamkan makna juzuk-juzuk dan beranggota pada Allah Ta'ala. Satu, kalau ada terjemah juzuk dan anggota pun dalam Quran, mesti kaifiat terjemah bahasa Melayu ni untuk cermat bahasa supaya jangan silap langsung. Takkan ada silap sama sekali. Faham tu, jangan kata ada muka yang layak, bukan, tapi ada makna muka yang layak. Dengan situ saya nak sebut ni. Ya. Kalau saya kata ni lama dah tak nampak muka tu. Bunyi Kedah je lah, bunyi Kedah je. Lama dah tak nampak muka. Kalau muka dengan mana? Muka yang selayaknya. Apa faham? Maksudnya memang tak nampak muka dia lah. Boleh faham? Tapi kaki dia nampak, tangan dia nampak, tapi tak nampak muka dia. Itulah tak nampak muka yang selayaknya. Boleh faham saya sebut apa? Pasal tak nampak muka. Boleh jadi dia tutup muka, boleh balik dia jadi paling muka. Itulah maksud tak nampak muka. Tapi macam tu ke kita punya maksud tu? Maksud tak nampak muka tu tak nampak apa? Tak nampak dia. Itulah makna muka yang layak. Kalau bab Nabi tak apa. Memang yang tu kaifiat ulama-ulama dulu untuk istilahnya soalan bertanyakan mengenai orang filem kan. Memang filem baik kartun ke apa kan. Baik filem lakonan sekalipun, memang yang berlakon tu orang. Tapi bila ditayangkan pada Nabi tu dijadikan cahaya kan. Cahaya. Pada Nabi buat cahaya tak ada masalah. Pasal memang Nabi ni kita tak nampak dia. Jadi ghaibkan dia. Jadi tukarkan dalam bentuk cahaya tak ada masalah situ. Tak ada masalah. Tapi kalau Allah Ta'ala dimisalkan dia dengan macam tu, salah. Jadi saya respon tu ke atas soalan dulu lah kan. Jadi kita bicara ni, kita bukan bicara ke Nabi. Kita bicara ke Allah Ta'ala. Jadi balik pada bahasa tu. Kalau kata lama tak nampak muka, apa maksud sebenarnya? Apa makna tak nampak muka tu? Apa? Tak nampak orangnya. Itulah istilahnya makna muka yang layak. Boleh? Faham saya kata? Jadi apa makna muka yang layak kat situ? Habis-habis tak kerti kita apa? Mesti ada makna sesuatu. Maksud tak nampak muka tu. Tapi bukan maksud tak nampak muka tu tak nampak muka.
Boleh? Faham saya kata kan? Yang tu yang ulama kita berkira tentang masalah nak terjemah ni. Ada orang dia bermudah-mudah dengan terjemah. Tambah pula tak pernah belajar dengan tok-tok guru yang ajar dengan bahasa Melayu ni. Dia terus pergi Arab. Lepas tu pergi belajar Arab. Dia terjemah Arab, dia pandai bahasa Melayu. Terjemah Arab tu pun kitab-kitab akidah daripada kitab Arab ke terjemah Melayu. Terjemah sebiji-sebiji daripada Arab ke Melayu. Itu je rupa jadi. Allah Ta'ala ada muka-muka yang layaknya. Itu yang dijadi tu. Memang dalam kitab dia sebut macam ni. Dengar saya sebut memang ibarat kitab sebut macam ni. Kalau orang tak faham, dia akan pening macam mana nak faham. Dia kata apa? Sabatalahu wajhun yaliku bih. Sabatalahu yadu yalikun bih. Terjemah dia macam mana? Sabitlah muka yang layak dengan dia. Sabitlah tangan yang layak dengan dia. Dia terjemah betul-betul daripada Arabic kepada bahasa Melayu. Tapi dengan bahasa Melayu, kalau faham muka yang layak, tangan yang layak, sebenarnya maksud muka yang layak, tangan yang layak tu, maksud dia ialah ada makna muka yang layak, ada makna tangan yang layak. Bukan maksudnya ada tangan dan muka yang layak. Atau istilah bahasa Arab, sabata lahul wajhu yaliku bi. Maksudnya sabata wajhu tu lafaz wajhu. Sebut dalam Quran, wa yabqa wajhu. Tak boleh nafi wajhu tu. Pasal wajhu tu lafaz Quran. Mana datang dengan Quran tu, kita kena beriman apa dalam Quran. Lafaz wajhu tu memang ada. Tapi makna dia takkan makna wajhu. Itulah yaliku bih. Jadi apa makna dia? Kalau konteks bahasa Melayu, tu mesti ada makna wajhu yang layak. Mesti ada makna muka yang layak. Bukan muka yang layak. Boleh? Cuba hadam kan apa saya sebut tu. Dengar elok-elok, faham elok-elok. Sebab akidah tu. Sebab akidah ni, kalau dia punya, kita punya penjelasan tu tak jelas tu, Allah, memang dia akan bermasalah. Memang bermasalah. Pasal duk tengok dalam bab akidah ni, kalau ni sebab video saya neri video orang lain ke, penjelasan orang lain ke, tuan tengoklah neri dan nilai neri lah. Daripada penjelasan-penjelasan disebut tu, dia mendatangkan macam-macam muskil jika tidak menggunakan pengolahan bahasa Melayu yang tepat. Maksud saya dah sebut tadi apa beza antara makna muka yang layak dengan makna muka yang layak kan? Saya ngaji ke, ada guru buat misal mudah je, dia buat misal kata boleh. No. Kalau kat tulis pintu ni pejabat kan. Kadang-kadang dia tulis apa kat pejabat tu sebelum nak masuk pintu, dia tulis apa? Dilarang masuk melainkan kaki tangan saja. Kalau ikut kaifiat yang mereka terjemah selalu, apa dia? Apa maksud kaki tangan tu? Kaki, staff, best. Maksudnya kau faham maksud kaki tangan. Bukan maksud kaki tangan. Yang boleh masuk ni kaki tangan yang layak saja. Kaki tangan yang layak. Kaki tangan yang layak tu kaki tangan kaki yang macam mana? Jangan fikir kaki tangan yang layak yang macam mana. Kaki tangan ialah kaki ialah tangan yang tangan selayaknya. Kenapa buat terrible meaning dah? Gelak ni okey lah, bagus lah. Maksudnya kau faham lah bahasa Melayu. Boleh. Memang kita bahasa Melayu kita faham. Tapi mai ke bahasa Quran tak faham. Memang sebenarnya nak faham Quran ni, dia mesti ahli dia untuk faham Quran. Dan keahlian itu dia boleh bawa daripada faham Quran tu, menghuraikan ke dalam bahasa Malaysia kita. Macam mana sepatutnya dipaham pada Quran tu. Kita akan dapat very very great explanation. Saya mengaji dulu macam tu. Satu saya sebut macam tu lah. Kita dengar. Best. Alhamdulillah. Syukur. Sedapnya faham dia. Sedap sangat faham. Pasal apa? Memang faham betul. Tak ada muskilan tu. Kalau faham tidak dibenarkan masuk melainkan kaki tangan, duk faham lagi masuk kaki dengan tangan aja. Untuk tengok body pun ada. Macam mana body boleh masuk? Sedangkan kaki tangan. Kata kaki tangan mesti kaki tangan yang layak. Kalau kita faham kaki tangan tu, dia ada makna kaki tangan. Makna kaki tangan tu zat. Staff. Maksudnya person. Orang. Bukan maksudnya anggota. Bukan makna anggota. Dia sebut anggota tu atau istilah bahasa Arab. Disiplin bahasa Arab disebut majaz mursal. Itlaqil juz wa iradatil kull.
Itu istilah disebut bahasa Arab sikit. Dia majaz mursal. Ada istilah dalam bahasa Arab. Ada benda akliyah yang menyebabkan mustahil maknanya itu. Dan ada qawaid lughawiyah membenarkan untuk mengerti makna tersebut. Sah makna. Jadi dia itlaqil juz iradatil kul. Apa maksudnya? Sebut kaki tangan dengan makna staff. Okey, saya suka berkata staff tu. Best. Ni duk kaki tangan lah. Kaki tangan lah. Ada pula. Pahaman ya Wahhab ni dia faham macam tu lah. Dia faham apa? Kaki tangan yang layak, muka yang layak, Allah duduk yang layak, Allah berada yang layak. Berada yang layak. Dia tak ada subhanallah. Dia ada makna istiwa yang layak, makna muka yang layak. Mesti ada makna yang layak. Ada soalan tu. Kuat muskil apa perbezaan dua tu. Mesti bagi selesai. Boleh faham tu, boleh faham seluruh Al-Quran dalam berhubung dalam bab ni. Tak ada masalah langsung nak faham. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita akidah yang sahih. Pasal nak kena jaga sangat, jangan salah faham sama sekali. Satu, kalau dalam Quran, dalam kitab, dalam hadis ke seumpama, kalau kita baca lah disebut misalnya apa? Di akhirat esok dalam syurga, ahli syurga akan diberi keupayaan untuk melihat wajah Allah Ta'ala. Okay. Memang itu pun ayat-ayat pernyataan disebut betul. Sekarang baik dengan bahasa Arab, baik dengan bahasa Melayu. Ahli syurga akan melihat wajah Allah Ta'ala. Orang gimana? Ya. Makna wajah yang selayak. Bukan melihat wajah-wajah yang selayaknya dengan Allah Ta'ala. Apa beza? Wajah yang selayaknya. Wajah selayaknya maksudnya melihat wajah. Melihat wajah. Kalau makna wajah selayaknya, bukan melihat tu semestinya wajah. Tapi mesti melihat, atas huraian yang dah disebut, melihat wajah tu ialah melihat zat. Kita pun dah bicara zat ni. Wahdaniyah dalam bab zat, mengisbatkan zat Allah Ta'ala. Sabit zat Allah Ta'ala. Bukan melihat wajah Allah Ta'ala. Melihat wajah. Untuk melihat wajah ialah selain pada wajah tak lihat. Tak lihat yadun dia. Tak lihat ayun dia. Tak lihat yadahu dia. Tak lihat aidi dia. Sebab melihat wajah saja, macam tu ke mana? Ada kata melihat wajah yang layak. Bukan melihat wajah yang layak. Melihat makna wajah yang selayaknya. Boleh bisa. Satu atas akidah ulama ajar macam ni juga kalau nak sebut. Atas istilah ambil faham sekali lagi. Masih nak bagi mantapkan huraian saya sebut ni, mesti makna wajah. Yang kalau kita belajar dengan kaedah ya Wahhab pun, dia kan kata apa? Wajhu tu kata dia ialah ayat sifat. Ingat. Memang dia orang ajar macam tu. Yadu ayat sifat. Ayun ayat sifat. Dan dia masukkan dalam kumpulan tauhid asma wa sifat. Kalau bisa dengarlah. Tak bisa dengar pun dengarlah saya cerita ni. Ada orang tak bisa belajar cara demo kan. Saya dengar juga demo punya huraian tu. Bukan saya tak dengar langsung. Dan saya boleh tengok dengar nak sebut ni. Jadi bila dia kata ayat sifat, kena faham lah. Wajhu tu, atas dia kata tauhid asma wa sifat. Wajhu tu mesti fahamkan sifat, bukan fahamkan zat. Kalau wajhu makna muka, sifat ke zat? Boleh faham? Muka zat ke sifat? Muka saya ni zat ke sifat? Gula dengan manis, mana zat? Gula, manis baru sifat. Jadi kalau wajhu dengan makna sifat, apa? Bukan muka. Kalau muka, bukan sifat. Satu ulama kita ajar, apa makna wajhu? Atas kaedah-kaedah. Sifatun, dia sebut sifatun min sifatillah ta'ala. Wajhu ni sifat daripada sebahagian daripada sifat Allah Ta'ala. Dia kata wajhu tu bukan makna dia muka, bukan makna juz'un, bukan makna idun. Wajhun tu apa? Sifatun min sifatillah. Jadi kalau belajar cara ya Wahhab,
dia faham wajhun tu dengan mana sifatun min sifatillah ta'ala, alhamdulillah. Tapi duk tengok sedikit sangat, saya nak kata, kalau ada yang faham itu, sedikit sangat. Kebanyakan yang faham wajhun apa? Muka. Dia faham muka. Ya. Kuat sikit apa? Oh, yang sana tu, yang kat sana. Perubahan tu kat siapa? Kat saya, kat Dema? Kat Dema lah. Tak ada berubah. Lagi berceramuk lagi ada. Bahkan dijadikan dalil itu menunjukkan benarnya akidah dia. Soalan bertanyakan muzakarah tu lah. Ada orang tak faham muzakarah apa. Muzakarah berapa bulan tu? 14 bulan. 14. Tak ingat bulan. Sebelum PKP itulah kan. Yang perjumpaan dengan ada orang Kuala Kangsar tu. Pahaman tu lah, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab tu, walaupun dia tak mengaku dia daripada golongan ya Wahhab, ya Wahhab ni, tapi pahaman dia, pahaman ya Wahhab tu. Adakah perubahan di sana? Tak ada. Majlis tu pun dia jadi majlis macam ni. Dia bercakap, saya bercakap, itu disuruh saya gulung, lepas tu dia gulung. Saya punya bahasa, saya kata macam ni. Baru buat ketayap, saya baru tengah nak masak inti, dia suruh saya gulung lah. Macam mana nak ada inti? Pasal saya baru mukadimah, saya baru buat tepung ketayap. Tak faham tu dah. Dan itu bahasa saya. Dia bercakap, dia ajar prinsip dia, berubah dengan bahasa itu. Dia baca kitab gerbak-gerbak. Saya sebut dengan membantu Ustaz Maulana Ihsan tu. Lepas tu, dia suruh saya gulung. Mana ada klien apa-apa. Mana ada nak betulkan dia. Asalnya dia dah janji. Dia nak bincang sampai pagi, kata dia. Dan dia dah janji dah. Kalau boleh buktikan benda yang dia faham tu salah, dia kata dia nak taubat daripada akidah ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab dia tu. Tapi atas kata ada keperubahan, tengok tak ada. Tak ada. Bahkan dia guna tu untuk tikam kita balik. Sebab saya memang, saya ubah perangai saya. Saya punya perangai mengajar macam ni kan. Tengok dalam majlis tu nampak rupa saya macam mana? Baik je kan. Siapa saya tak nak tunjuk baran tu. Dia ngomong pun nasihat tu, Ustaz jangan baran dalam majlis tu. Memang saya lawan perangai saya. Satu saya menikut, nak kata dikut. Cakap saya tu tegas tak, tapi saya tak tunjuk perangai macam saya tu mengajar ni lah. Pasal yang tu pun kalau ikut nak akhir bangkang, tadi kau kata sampai pagi, ni tiba-tiba berhenti suruh gulung. Apa benda kau ni? Viral pada Asri Janggut lagi. Asri Janggut cerita main judi kan. Ni cerita apa? Ya Wahhab ni. Dia kata, yang ni kan akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang ni untuk guru korang, kata dia. Yang tu lah. Atas soalan, adakah perubahan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi perubahan lah. Yang tu lah. Sebut. Ada lain. Saya sebenarnya bukan nak tunggu soalan tu. Saya tanya soalan lain. Kau tak faham apa benda saya cerita ni. Kan? Yang tu pun lebih faham ke apa tu? Siap. Jadi asal kita bicara ni, pelajaran kita menafikan kam mutasil. Satu, asal saya nak sebut kenapa ulama hurai-hurai macam ni. Pasal kita bicara wahdaniyah. Asal Allah Ta'ala, zat dia mustahil tersusun daripada sesuatu. Yang tu, dia punya dasar kita bicara. Memahamkan zat Allah Ta'ala tersusun daripada muka, tangan, mata, etc. Dan lain-lain tu, walaupun dengan bahasa yang layak, maksudnya masih mengiktikadkan Allah Ta'ala ni zat dia murakab. Mengisbatkan Allah Ta'ala zat dia ada muka, ada tangan, walaupun dengan selayaknya. Maksudnya mengisbatkan tarkib pada Allah Ta'ala, menafikan, mengiktikadnya tu menafikan ahad pada Allah Ta'ala. Sedangkan makna Allah Ta'ala, Allah ni sifat dia ahad, dan menafikan wahidiyah, menafikan sifat wahid Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad. Semua huraian sekali lalu saya ada sebut, bila sebut wahid, ghalibnya pakai dia menafikan ta'addud yang mumpasil. Ahadiyah yang tu yang makna yang purely betul-betul menafikan makna
Murakkabnya Allah Ta'ala, ahadiyah pada Allah Ta'ala, menafikan ada yang dia mempasil daripada sesuatu ataupun sesuatu mempasil pada dia dengan huraian. Quran ni huraikan maksud ahad tu apa dia? Lam yalid walam, terjemah dia tak beranak, tak diperanakkan. Apa maksud tak beranak? Jangan faham huraian tak beranak tu dengan mana dia ibu ada beranak ke anak. Jangan faham dia tak diberanakkan, dia keluar daripada perut ibu. Subhanallah. Bukan macam tu. Sekali lalu maknanya tu. Tapi maksud dia atas huraian mufassir, apa maksud dia? Allah zat dia tak akan ada sesuatu yang mufassir daripada dia. Boleh faham kan? Dan dia bukan mufassir daripada satu. Kenapa tak macam tu? Pasal dia ahad, menafikan ta'addud dan qismah, menafikan berbilang-bilang, ada sani'a lahu fi zatihi, dan menafikan murakkab fi zatihi. Itu menafikan ahadiyah pada Allah Ta'ala. Siapa faham Allah ada muka yang layak, tangan yang layak, mata yang layak, dengan makna mata, muka, tangan, dengan makna satu-satu tu murakkab, tarkib. Itu adalah zat Allah Ta'ala. Dia faham macam tu, dia menafikan qul huwallahu ahad. Dia menafikan ahadiyah pada Allah Ta'ala. Dengar elok ayat tu. Kan? Faham tu. Huraian macam ni lah. Kalau parti pun, tengok, saya mengaji, saya memang tunggu hurai satu. Ngaji tu, tiang, kalau nak tumbuk lah, bukan ni bertumbuk apa tu kan. Pasal apa? Memang, alhamdulillah, mudah-mudahan itulah. Tak usah kita bukan nak kelai-kelai apa. Kita nak bagi akidah yang sahih. Kalau kau tak nak ikut cara aku pun, kau nak guna bahasa kau, tauhid asma' wa sifat pun, tapi kau fahamlah dengan prinsip tu. Bagi betul. Memang tauhid asma' wa sifat tu apa maksud? Apa makna wajhu? Sifat Allah Ta'ala. Cukup. Jangan faham muka. Jadi bila sifat, mesti dia bukan makna muka. Silap. Dia bukan muka yang layak. Bahkan kalau nak sebut macam tu, muka yang layak, apa maksud? Dia orang pun selalu hurai macam ni. Muka kita ada muka jam, muka pintu, kan ada orang sebut macam tu kan. Tuan-tuan tak bisa dengar lah saya sebut ni. Dia orang kata tu. Jadi ada muka yang layak. Kalau gitu apa wajhu pada orang Ta'ala, muka yang layak tu? Itu yang kalau saya ngaji Tok Guru murni kan, maksud muka yang layak tu bukan muka yang layak dengan mana isbatkan muka, tapi mesti ada makna muka yang selayak. Itulah maksud muka yang layak. Kalau kau nak guna juga perkataan muka yang layak tu, tak nak ambil perkataan ulama dulu, makna muka yang layak tu, nak guna juga muka yang layak tu, mesti kena faham makna yang selayak, bukan makna muka tu muka. Bagi faham yang lain. Bahkan saya ngaji tunggu ajar macam ni lagi. Kaedah akliyah yang ambil pada Quran, kalau kau faham makna muka, kau akan tak boleh faham punya ayat Quran ni. Apa dia? Ya, satu ayat Quran ni. Quran sebut macam mana? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Ada wajhun itu. Setiap sesuatu bila hari kiamat itu apa akan jadi? Kullu syai'in halikun. Apa halik? Binasa, rosak. Tiap satu kala semua rosak. Umum bahasa ayat Quran tu macam tu. Illa wajhah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Melainkan mukanya. Okey, boleh. Ayat Quran memahamkan dengan apa telah kita belajar tadi. Sekadar yang saya sebut tadi lah. Allah ni ada wajhun, ada yadun, ada yadani, ada aidi, ada ayun, ada macam-macam lagi. Kalau nak sebut banyak sangat kan. Semua perkara. Tapi sebut dalam Quran tu, bila tiup je sangkakala, apa jadi? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiup je sangkakala, Allah Ta'ala ni apa tinggal? Tinggal muka je. Yadun apa jadi? Yadun tu. Binasa lah. Ayun apa jadi? Oh, jadi antara yang binasa berdasarkan ayat Quran tu, selain daripada wajhun saja yang tak binasa. Selain daripada wajhun saja tak binasa lah. Selain daripada wajhun apa? Binasa. Soal macam tu ke faham? Kalau faham macam tu, maksudnya Allah Ta'ala ni bila perintah tiup sangkakala je apa jadi? Tinggal wajhun ni saja. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, ar-Rahman, ar-Rahim, habis semua. Tinggal apa? Kullu. Kan tengok ajar Pak Bid'ah macam tu. Kullu bid'ah dolalah. Kullu syai' halik.
illa wajah. Jadi apa tinggal? Terkontin-kontin tinggal wajah dia saja. Macam tu akidah. Oi, nak kufur boleh? Mesti bukan macam tu. Jadi Quran ni apa? Kitab apa ni kalau macam ni? Sat cerita ada, sat cerita ada, tak binasa. Jadi untuk faham betul macam mana? Mesti faham ikut kaedah balaghiyah. Balaghah dalam Quran. Jadi apa maksud wajhun di situ? Mesti bukan makna wajhun yang layak. Kalau nak makna wajhun pun kena faham. Bukanlah di situ makna terjemah dia muka, bukan. Bukan maksud dikenaki di situ muka, bukan. Tapi ada makna muka. Kalau makna muka itu atas sekali dia sebut. Apa makna waya buka wajhu tu? Sabit zat Allah Ta'ala. Bila sabit zat ada sifat dia tak? Ada perbuatan dia tak? Apa maksud dia? Sabit zat dia dengan segala kamalat dia tak akan binasa. Zat dia, sifat dia, apa yang sabit bab ketuhanan, yang kita tauhidkan dia, bab zat dia, sifat dia, af'al dia, bab milik dia, yang tu tak akan binasa sama sekali. Pasal waya buka wajhu tu, apa yang ta'aluk dengan Allah Ta'ala, zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia, tak akan binasa sama sekali. Yang atas nama binasa ni, semua makhluk sama ada memang akan binasa, ataupun syurga neraka. Itu ialah antara yang dikecuali tak binasa dalam ketika tiup sangkakala tu, tapi dia menerima binasa. Allah, zat dia dan apa yang berkaitan dengan dia, sifat dia, perbuatan dia, pemilikan dia, tidak akan binasa sama sekali. Itu maksud kullu syai'in halikun illa wajhah. Satu kalau dia orang nak faham juga, muka tu muka lah. Jadi kata itu, kalau itu kau faham Allah Ta'ala ni bila tiup sangkakala nanti tinggal muka dia lah terkonten habis. Kudrat, iradat, ilmu, hayat dia apa semua habis. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Dzul Jalali wal Ikram, habis hancur. Asma' dia pun tinggal, habis semua hancur. Tinggal apa? Tinggal wajhu dia saja. Macam tu. Kau faham? Rububiyah dia pun habis, uluhiyah dia pun habis, tinggal apa? Tinggal wajhu lah. Pasal illa wajhah. Siapa faham itu memang civil, salah benar, tak faham gitu. Satu, macam mana nak buat? Satu, saya sebut ni bukan tujuan untuk gelai-gelai. Macam mana nak balik pada akidah yang sahih. Ajarlah satu akidah dengan lafaz pernyataan dengan bahasa Melayu yang tidak akan menggelincirkan seseorang pun daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik. Jadi dengan apa kita nak sambung, baru nak masuk. Bab apa? Bab sifat. Jadi bila faham tu, bab sifat tak susah nak faham. InsyaAllah. Baik. Di atas prinsip sama juga. Saya sebut CP ni dulu. Nak faham senang je lagi. Saya tackle lagi tu saya tak payah urai. Pasal dah faham bab zat. Mana satu. Jadi mengasakan Allah Ta'ala dalam bab sifat pula. Kita sebut tadi zat. Itu bicara zat semua tu. Ni bicara bab sifat lah. Khas atas makna sifat. Menafikan dua juga. Menafikan kam mumpasil pada sifat dan juga menafikan kam muttasil pada sifat. Kita ambil bahasa cari lalu, very light. Terjemah ada dalam kitab pun baca dah. Cuba dengar dengan ambil faham dulu supaya boleh simpan sini. Tak tengok kitab pun boleh cerita. Apa dia? Menafikan kam mumpasil. Mumpasil makna cerai. Apa maksudnya? Takkan ada sesiapa bersifat dengan sifat Allah Ta'ala. Dah, siap. Takkan ada sesiapa tu siapa? Takkan ada makhluk yang mempunyai sifat macam mana sifat Allah Ta'ala. Siap. Tadi cerita zat, ada zat yang zat Allah Ta'ala. Tak ada. Zat Allah Ta'ala kalau mutasil, zat dia bukan murakkab, dia bersatu. Pasal zat dia wahid. Maksudnya mesti tak ada kismah, tak ada ta'adud. Bukan zat dia murakkab, bukan ta'adud yang mumpasil, bukan. Subhanallah. Jadi bab sifat, takkan ada makhluk lain mempunyai sifat macam sifat Allah Ta'ala. Itu satu. Yang tu menafikan kam mumpasil sifat. Mutasil macam mana? Allah Ta'ala kudrat, kalau katalah kudrat dia kuasa, takkan ada kuasa pada zat Allah Ta'ala yang kuasa tu kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4. Ataupun kuasa 1, maha kuasa 1, maha kuasa 1. Subhanallah. Tidak. Atas sebut kuasa, tak perlu maha pun. Sebut macam ni cukup. Allah kuasa. Makhluk tak ada kuasa. Makhluk lemah.
Kalau ada kuasa pun bukan kuasa makhluk. Allah yang bagi pada makhluk kuasa. Nampak kuasa makhluk. Makhluk sebenarnya tak ada kuasa. Allah ada kuasa pada makhluk atas anugerah Allah Ta'ala. Nampak kuasa makhluk, tapi sebenarnya kuasa Allah. Itu kira tauhid dia. Tu tauhid dia. Baru kita faham tu, baru boleh bawa tauhid tu ke Allah Ta'ala. Satu, kalau kita buat sesuatu atas sebut kuasa tu, atas sebut nama sifat kuasa tu, kita buat sesuatu berjaya lah. Misalnya, contohlah atas kita sebut Darul Furqan kan. Mula-mula dulu duduk kawasan perumahan ni. Rumah lama kan. Satu besar. Sekarang saya bawa lalu dia tengok tapak piling. Piling dah nak buat surau. Besar. Contoh saya nak sebut lah macam mana. Berjaya kita. Belum tauhid. Macam mana tauhid? La haula wala quwwata illa billah. Abra'u min hauli wa quwwati. Hadza min fadlillah. Allah yang beri semua. Hilangkan, lenyapkan kehadiran rasa aku tu. Bahkan kalau aku pun apa? Semua Allah Ta'ala bagi. Tanpa dia, siapa kita? Ingat aku, ingat Allah. Makhluk dah Allah berpisah tiada. Apa yang ada pada kita? Limpah kurnia daripada Allah Ta'ala. Daripada dia. La ilaha illallah. Baru ahli tauhid. Baru ahli tauhid. Kita ngaji dapat faham. Oh, aku faham. Faham tu aku kan. Tapi siapa lagi faham? Allah lagi faham. Alhamdulillah. Sonok boleh faham di atas nikmat Allah bagi faham kat kita tu. Yang tu sonok hakiki tu. Itu baru istilahnya arif siapa Allah. Tu istilah mentauhid Allah Ta'ala. Kalau tidak nanti dia akan syirik Allah Ta'ala. Antara syirik ini jadi takabur. Jadi ujub. Aku faham. Oleh semua tak faham. Semua orang tak kerti tanya soalan-soalan. Aku seorang yang dia faham. Habis. Lingkup. Tak dapat tauhid Allah Ta'ala. Walaupun faham tu bagus. Tapi dia rasa aku faham. Dia orang semua tak faham. Aku rasa aku menzohirkan aku. Belum jadi ahli tauhid. Belum lagi boleh idrak ke Allah Ta'ala. Mentauhid ke Allah Ta'ala. Belum. Ilmu tauhid dah faham. Tapi tauhid tu tak faham lagi. Baik. Asal saya nak sebut tadi bab sifat tu lah. Jadi kalau ambil sekali lalu tu, kam mumpasil, maksudnya makhluk tak ada yang bersifat macam mana sifat Allah Ta'ala. Kalau ambil sekali lalu, faham? Untuk kam mutasil mendafikan kam mutasil pada sifat. Pada sifat maksudnya macam mana? Takkan ada dua kudrat, dua iradat, dua ar-Rahman, dua ar-Rahim, dua al-Malik, dua al-Qudus. Takkan ada. Single aja. Segala sifat hanya ke Allah Ta'ala saja. Takkan ada duplikat pada makhluk. Dan pada zat Allah Ta'ala sendiri, takkan ada sifat dia yang duplikat. Yang tu kot bahasanya. Satu, kalau kita belajar, saya nak sebut ni tak masalah mutasil tu. Kalau kita tengok sekali lalu misalnya ayat Quran, bab nama Allah Ta'ala dan sifat dia. Allah Ta'ala ni antaranya sifat dia apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mannan, Al-Mu'ti, lagi apa? Al-Wahhab. Allahumma salli Ar-Razzaq. Okey. Semua tu kalau terjemah kita, Ar-Razzaq bagi rezeki, Al-Wahhab memberi, Al-Mu'ti pun terjemahnya memberi bahasa Melayu. Bahasa dia bengkot sikit. Nak cerita lebih tak pandai. Bahasa tu Al-Wahhab pun beri, Al-Mannan mengurnia, Ar-Razzaq bagi rezeki, membuah rezeki je sikit, hal beri je. Lepas tu Al-Mu'ti pun beri. Allahumma salli. Tak, saya nak fokus pada memberi tu, Kita faham bila kata memberi ni, memberi ialah Al-Wahhab pun memberi, Al-Mannan pun memberi, Al-Mu'ti pun memberi. Seolah-olah faham tu apa? Hanya satu sifat aja, memberi. Tidak. Atas ada umum kuasa, sifat kuasa dia. Antara kuasa dia memberi dengan Wahhab. Ada dia beri dengan Mannan. Ada dia beri dengan Mu'ti. Ada dia beri dengan Ar-Rahman. Ada dia beri dengan Ar-Rahim. Jadi maksudnya apa? Setiap satu-satu tu dia ada single meaning, satu-satu. Dia bukan borong satu makna je, atau makna satu sifat. Tak. Makna macam tu salah. Satu habis-habis tak kerti,
Semua tu adalah nama dan menunjukkan sifat. Apa makna? Wallahualam. Kalau makna pun boleh terjemah, itu terjemah. Huraian belum tentu lagi faham. Saya sebut dengan mudah misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Makna memberi tu. Cuma Ar-Rahman beri dengan tak mengira Islam, kafir, taat, dahaka, tu beri dengan Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim memberi sesuatu dengan pandang pada sudut jika ada makhluk dia buat sesuatu, misalnya mengaji, dengan sebab mengaji Allah bagi dengan rahim dia faham, dengan sebab dia taat Allah Ta'ala bagi dia boleh dapat ilmu laduni. Contoh dia beri tu pasal apa? Beri dengan rahim, beri dengan rahim, beri khas, beri dengan Rahman, beri am. Tak kira siapa taat tak taat, beri dengan rahim, siapa taat tetap namanya memberi. Tapi nak faham apa? Pemberian dengan Ar-Rahman maksud lain, pemberian dengan Rahim maksud lain, pemberian dengan Razak maksud lain, pemberian dengan Manan maksud lain, pemberian dengan Wahhab maksud lain, pemberian dengan Al-Mu'ti maksud lain. Itu prinsip lagi faham nama-nama Allah Ta'ala. Nak jaga tahu mana? Jangan faham sifat Allah Ta'ala ta'adud. Sifat dia tak ta'adud. Tak akan ada istilah dua kudrat dan iradat. Itu apa? Atas nama kudrat satu, cuma tafsirkan kudrat dia, kuasa dia dan iradah dia nak buat sesuatu dengan tu. Bila dibuat macam ni, kehendak dia macam ni, nama dia Al-Fattah. Kehendak dia macam ni, nama dia Al-Ghaffar. Di atas huraian yang perbezaan bermacam-macam, kaifiat, cara huraian, cara pemberian Allah Ta'ala yang pelbagai-pelbagai tu, maka menyebabkan ada pelbagai-bagai penamaan pada dia di atas kaifiat memberi nikmat kepada makhluk dengan kaifiat yang berbeza, maka nama dia berbeza. Tentulah atas nama sifat-sifat berbeza. Tapi atas nama umum yang semua tu sabit dengan pasal sabit kudrat, maka sabit segala sifat-sifat pemberian, mengurnia, memberi, menganugerah, pemberian dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mu'ti, Al-Mannan, Al-Wahhab, Ar-Razzaq. Pandang tu dispesifikasikan satu-satu tu satu hal, tapi atas kata sumbernya kuasa. Yang tu huraian kepada af'al dia, perbuatan dia. Sekali lalu nak huraikan asal nak bicara tentang sifat tu. Nanti khas af'al pula. Saya nak fokus pada sifat, menyambil ke sifat tu, saya huraikan maksud asma' tu sebenarnya. Asma', nama. Jadi fokus nak faham macam ni. Jangan salah faham macam ni. Khasnya saya nak sebut ni. Yang ni salah faham yang saya punya, sepanjang saya duduk mengaji dan pernah dengar orang bagi huraian, ada orang bagi huraian salah macam ni. Kudrat ada kaunuhu qadiran, iradat ada kaunuhu muridan, ilmu ada kaunuhu aliman, hayat kaunuhu hayyan, sama kaunuhu sami'an, basar kaunuhu basiran, kalam kaunuhu mutakaliman. Nak faham apa? Hubungan antara ma'ani ma'nawiyah. Ada orang kata macam ni, dengar, yang ni salah, yang ni salah. Kita apa? Kudrat ni kuasa, kaunuhu qadiran ni maha kuasa. Apa dia? Kudrat ni kuasa, kaunuhu maha kuasa. Ilmu ni mengetahui, kaunuhu aliman maha mengetahui. Jadi seolah-olah ada dua. Apa dia? Mengetahui ni ada mengetahui yang normal punya, ada maha mengetahui, ada yang super punya mengetahui. Macam tu kan? Subhanallah. Allah tak ada label ilmu dia ilmu biasa punya, ilmu super ilmu. Tak. Bahkan saya ngaji, Tuan Guru duk ajar atas prinsip Allah Ta'ala ni siapa? Allah ni kalau kita tak boleh maha pun tak apa. Cukup dengan Allah alim. Allah ada ilmu. Kita apa? La ilma lana illa ma'alamtana. Itu hal kita sebenarnya. Pasal tak akan ada siapa bersifat dengan sifat Allah Ta'ala. Kalau Allah ada ilmu, apa opposite dia, sebalik dia, apa maksud dia? Selain pada Allah Ta'ala, jahil. Apa dalil Quran kata semua selain pada Allah Ta'ala jahil. Subhanaka la
ilma lana. Apa makna la ilma lana? Tak ada apa-apa untuk nama ilmu kat kita. Kat kita ni bukan ilmu kita sebenarnya. Kalau kita belajar bahasa Arab, la ilma lana tu, la nafi lil jinsi, ilma tu manfi dengan la. Apa maksudnya? Tak ada langsung nama jenis ilmu kat kita. Kita ni jahil. Kita bukan alim, tak ada. Alim ni atas penamaan Allah Ta'ala zahirkan ilmu dia kat kita. Kita ni mazhar ilmu dia. Nampak kita ni alim, ni alim. Ni hayat, dia hidup, dia berjalan, dia pandai. Hakiki sifat kemuliaan semua Allah Ta'ala, makhluk sebenarnya di sebalik sifat Allah Ta'ala. Cuma bila dia beri kat kita, nampak zahir kita. Inilah kata kita duduk dalam hijab ni ya. Kita duduk terlindung, memahamkan kepada wujud dan segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Dengan sebab Allah Ta'ala wujudkan makhluk, dan segala sifat makhluk ni nampak so perfect, seolah-olah makhluk memiliki zat dia sendiri, makhluk memiliki sifat dia sendiri, makhluk memiliki perbuatan dia sendiri, makhluk memiliki pemilikan dia sendiri. Sedangkan zat makhluk, zat, sifat, perbuatan milik ni la ilaha illallah, lahu wahdah, milik Allah, bertunggalan, la syarikalah, tak ada siapa kongsi sama sekali. Itu tauhid Allah Ta'ala. Itu tauhid Allah Ta'ala. Tauhid apa ni saya sebut ni? Tauhid sifat. Khas tak sebut sifat. Itu kita belajar kalau atas prinsip, kalau orang syarah kudrat kuasa, kaunu qadiran maha kuasa, tak betul. Pasal dia fahamkan Allah ada kuasa dan maha kuasa. Apa maksud kaunu qadiran? Panjang umur jumpa. Pasal bukan maksud kudrat tu kuasa, kaunu qadiran tu maha kuasa. Bukan. Yang tu kena ngaji lain. Yang tu kena ngaji lain. Tak sebut tu panjang. Masa tak mengizinkan untuk sebut tu. Pasal kita nak fokus, nak fahamkan tauhid tu. Jadi atas kita bicara tadi dengan dua istilah, faham, mentauhidkan sifat Allah Ta'ala, menafikan dua kam muttasil dan kam. Tu istilah. Tengok dia terjemah sekali lalu. Lepas tu ada soalan, lepas tu kita nak berhenti. Masa dah cukup. Maka tengok, tiada yang bersifat, mana satu pada segala sifat. Okey, tiap-tiap sifat Allah Ta'ala itu tiada berbilang pada satu-satu jenisnya. Okey, itu maksud. Yang ni menafikan kam muttasil fi sifat. Maka di atas pernyataan itu, dia punya tafriq masalah dia. So, bahasa orang putih tadi tu lah kan. So, tiada 2-3 kudrat dan tiada 2-3 iradat. Demikianlah tiap-tiap sifat. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, takkan ada 2-3 pada zat Allah Ta'ala sendiri. Siap. Lagi. Dan tiadalah orang lain. Orang lain ni faham ni, orang ni siapa? Umum orang ni makhluk. Sebut orang tu pasal orang lah tempat selalu yang akan jatuh pandangan kita untuk faham ada sifat yang kamil ni, yang sempurna ni. Tiada orang lain bersifat dengan sepertinya, seperti sifat Allah Ta'ala. Baik. Asal penyertaan kitabnya tu. Yang tu menafikan ada kam mumpasil, pasal ada orang lain, zat lain, makhluk yang bersifat dengan sifat Allah Ta'ala. Takkan ada. Satu atas faham ni. Dan sekali lagi nak sebut, ulama kita ajar, khasnya kalau gunakan sifat 20 tu saja. Allah huwal hayyul qayyum. Allah ni dialah hidup. Faham? Allah dialah hidup. Ada tak selain pada Allah Ta'ala hidup? Allah faham? So, very simple punya question. Di atas nak faham tauhid Allah Ta'ala ni. Huwal hayyul qayyum. Saya tak cerita balaghah lagi. Saya ambil pernyataan tu je. Allah ni dialah huwal hayyu. Dia hidup. Okey. Soal, dia tak faham dia hidup. Ada tak selain pada Allah Ta'ala yang hidup? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada lah. Siapa? Yang sifat hidup ni siapa? Allah je. Bahkan pernyataan dalam Quran tu huwal hayyu, itulah dalil kata Allah saja bersifat hidup tu. Kita belajar ilmu balaghah, huwal hayyu, huwa ni mubtada, hayyu ni khabar. Mubtada tu makrifah, betul? Dan khabar dia al hayyu ni juga mesti makrifah.
belajar kaedah ilmu balaghah, ilmu kaedah bahasa, mubtada dan khabar ni idza kana ma'rifataini, kalau dua-dua isim ma'rifah, kata dia tufidul hasra, keadaan mubtada dan khabar kalau dua-duanya adalah ma'rifah, dia memandakan pengkhususan, hasar. Apa makna hasar? Huwal hayyu. Apa maksudnya? Allah jua hidup. Itu saya sebut dengan ilmu kaedah bahasa. Tak boleh telan tu, diam sikit. Pasal kod heavy sikit. Macam ni. Bila Allah dia jua hidup. Apa faham? Selain pada Allah Ta'ala, mati. Okey. Hang hidup, mati. Mati. Ni hidup. Betul? Macam mana? Ni mati, hidup. Ada lah macam tu. Bukan macam tu, faham tauhid. Faham tauhid macam mana? Semua makhluk ni mati. Ni aku hidup. Macam mana? Macam mana? Allah bagi hidup aku. Tentu aku hidup. Satu kita bangun tidur, diajar oleh Rasulullah, ajar akidah ni ya. Apa dia? Alhamdulillah. Kenapa? Dia yang ahya ni bukan anak hayun. Alhamdulillah. Bukan anak hayun. Bukan. Apa? Kalau anak hayun maksudnya, I'm alive now. No. Bukan macam tu pernyataan akidah yang diajar oleh Nabi SAW kat kita. Dia ajar apa? Alhamdulillahilladzi. Siapa Allah ni? Dia yang ahyana. Dia yang menghidupkan kita. Dengar. Dia yang menghidupkan kita. Kita apa? Mayan. Pasal apa boleh hidup ni? Pasal tu kita zikir ya hayyu, ya hayyu, ya hayyu. Apa nak hadir dalam hati? Engkau yang hidupkan aku, ya Allah. Engkau yang hidupkan aku. Engkau memang hidup. Kalau kita faham, engkau hidup, aku hidup. Kau hidup, aku hidup. Kau hidup, aku hidup. Kita tak adalah zikir macam tu. Tapi kita faham macam tu. Apa dia? Engkau hidup, kau hidup. Kau hidup, kau hidup, kau hidup. Kita faham, aku berhidup. Kita faham aku hidup. Kita takkan rasa kehambaan diri. Kita takkan ada hubungan dengan ilahi. Pasal apa? Pasal kita tak faham makna sifati ni. Dia faham apa? Tak faham tauhid tu, tahu mana? Allah jua mempunyai sifat hidup. Selain pada Allah, tak ada siapa, tak ada duplikat, tak ada yang serupa, seakan-akan seolah-olah semacam pun tidak. Itu apa? Makhluk ni opposite daripada Allah Ta'ala. Makhluk dia apa? Mayat. Kuntum amwatan. Quran sebut tu. Kamu mayat. Betul ni? Fa'ahyakum. Satu kalau sebut dengan orang putih apa? Ni. I'm alive. The life that I can see in myself is not mine. Allah, He is alive. The life yang at me is not mine, but Allah give me life. Then I look alive. Tak faham betul? Tak betul bahasa Inggeris tak betul lagi ya. Nyawa yang hidup, aku hidup ni bukan aku hidup. Allah lah sebenarnya hidup. Aku ni mati. Ni hidup ni. Allah yang bagi aku hidup. Dengan sebab tu aku hidup, nampak macam aku hidup. Sedar kan? Aku hidup ni apa? Dia yang ahya ni. Kita pakai baju. Rasulullah ajar apa? Doa pakai baju. Siapa ingat? Ada apa lepas Arab dia? Alhamdulillah alladzi kasani min ghairi haulin minni wala quwwah. Dia yang bagi pakai aku. Kita rasa apa? Aku pakai baju, aku pakai seluar. Itu kita. Tambah pula kita nyanyi zaman tadika lagi. Dengar. Bangun pagi, gosok gigi. Kita diajar dengan macam tu kan. Kita tak diajar dengan pelajaran tauhid kawan salah. Bangun pagi, kena tukar lirik, kena reka lah kan. Dia punya lagu tirulah lagu-lagu mana apa kan. Kalau duk bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, pakai baju, makan roti, senang hati, semua orang suka. Lagu tadika kita macam tu kan? Sama, nampak pun lagu tu juga kan? Berzaman dah. Kita kena tukar lagu lah. Lah tukar, ambil lah lagu kakak tua sekali-kali pun. Allah Maha Esa. Sifat sempurna dia saja. Makhluk semua binasa. Allah yang Maha Esa. Allah
Allah kan. Allahu lala. Buat lawak lagi lah. Bagi ceria sikit je. Ya, orang macam ni kita perlu kreatif dalam masyarakat. Saya tak pandai lirik lagu apa ni, tapi saya boleh bagi suggestion lah. Siapa yang duduk dalam medan muzik ni, dia boleh tulis yang note kepala togel tu. Nah, kepala togel bang, saya tak pandai baca note tu. Pada note tu dia kan dia boleh main flute, boleh main piano kan. Bubuh buku kitab tu. Saya baca kitab Jawi, baca kitab Arab tak ada baris. Dia boleh baca kitab kepala togel. Buku lagu tu kan, dia buka tu, teng deng. Saja saya berlakon sikit tu. Dia geram nak cerita lah tu. Saya apa? Dia main lah. Ding ding ding. Tak best lah. Ding ding. Tak kena lah lagu. Teng ding 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 ding. Ton 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 ni. Ton 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 ton. Saya berlakon boleh tak reti picit tak pandai. Ding 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 ding. Pasal apa? Dia boleh baca note tu. Dia boleh baca note tu. Orang macam tu cuba kau reka dengan irama apa, bawa tauhid. Tapi kau kena ngaji tauhid dulu. Kau kena ngaji tauhid dulu. Kau kena faham tauhid dulu. Baru kau boleh reka lirik tauhid. Gunakan kemahiran lagu irama apa tu untuk kau cipta lirik tauhid. Macam mana dengan pelajaran ni? Sekali sebut, sekali lalu. Itulah kan. Jadi, ya Rasulullah jawab apa? Alhamdulillahilladzi yang diahya ni. Pakai baju. Alhamdulillahilladzi kasani. Dia yang pergi pakai aku. Kita apa? Aku pakai baju. Aku pakai seluar. Aku pakai sorban. Aku tengok cermin. Muka aku lawa. Dalam hadis Rasulullah aja apa? Tengok je cermin macam mana? Kama hasanta khalqi fa hassin khuluqi. Tauhid semua tu. Tak rasa pun aku ni, tapi apa? Kama hasanta khalqi. Macam mana kau telah cantik dan elokkan kejadian aku. Kau tengok cermin, faham Allah jadikan aku. Lepas tu bukan nak bagi elok muka aku. Fahassin khuluqi. Elokkan akhlak aku. Disyarah oleh ulama. Apa maksud akhlak aku? Elokkan tauhid aku. Kenal kau cipta aku. Anta khaliqi. Anta khalaqtani. Tauhid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita rezeki dapat tauhid ni. Mati tu dalam keadaan bertauhid dengan Allah Ta'ala. Tu yang bila macam ni memang sentiasa Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Allah Rabb aku. Pasal apa? Huwal hayyu, huwal qadiru, huwal muridu, huwal alimu, huwal sami'u, huwal basiru, huwal mutakallimu. Yang ada kat kita ni hari-hari duk ke dia. Lihat je. Allah bagi lihat aku. Mula tu kita bila dia bagi lihat, semua ni amanah. Tengok, oh dia tak boleh lihat. Astagfirullah. Aku telah khianat pemberianmu padaku, ya Allah. Baru dapat tauhid. Baru dapat tauhid. Dengar benda haram punya. Astagfirullah. Jangan pula duk dengar benda haram. Allah bagi aku dengar. Ni aku dengar dengan Allah ni. Tu sewil. Kadang-kadang ada juga orang kata yang tu pelajaran makrifat. Jaga sikit. Jadi saya mengambil situ sikit. Ujung nak kita ni. Saja nak misalkan situ. Buat apa lagu sikit tadi. Tadi asal nak sebut. Kita duk belajar. Nak faham sifat tu khas Allah Ta'ala. Akhir saya sebut tadi. Allah huwal hayyu. Kita ni mayat. Rasulullah ajar kita bangun tidur apa? Hadirkan rasa mayatnya aku tu dengan dia yang ahya ni. Bangun je. Oh Allah yang bagi hidup aku. Alhamdulillah. Hadirkan rasa dia bagi hidup aku. Hidupkan. Istilahnya ihsas. Apa bahasa ihsas ni? Realize kan. Recognize kita. Kenal kita. Who is Allah Ta'ala? He make me alive. Untuk kita nyanyilah kan. Nak nyanyi pun nyanyilah. You give me life. Then I alive. Look like I'm alive. Sebenarnya dia yang give me life. Dia nyanyi lagu mana pun untuk pergi dapat ni. Ni tauhid ni. Ya.
nak tambahkan pemahaman tauhid kita, iman kita, kita sandarkan pada media yang ada, maksudnya video. Bila kadang-kadang kita tak tahu betul je, kadang kita just nak dapat suntikan. Nak dapat apa? Nak dapatkan suntikan. Oh, suntikan tu. Sepatutnya kita mengaji. Ya. Tapi kita tak dapat dari media setiap hari kan. Ya. Kita dapatkan sumber lain. Nak tengok, mencari lah kan. Mana-mana kita rasa dapat. Ya. Mana tu? Mencari, sifat nak mencari tu bagus, tapi takut kita silap cari. Sebab tu pening cari. Kita dengar pening lah ni, pening dulu, jumpa hak pening tu. Saya kata buat macam ni. Sekarang ngaji agak saya. Saja dah elak gitu, kempen sekali. Ngaji agak saya. Tok saya tengok channel lain, tengok saya punya. Pasal kenal lah, kita kenal dah guru kita siapa. Dan kita tahu guru ni aku ada ajar selama aku dah dengar, alhamdulillah aku banyak perubahan dalam hidup aku. Contoh kan. Tak usah pening lah tengok orang lain. Tengok orang lain pun tengok itu je lah. Yang ni yang diajar oleh ulama kita. Kita ni, khasnya atas kita belajar tauhid ni, dapat guru batin ni, dapat guru tauhid ni, macam mana? Satu guru je. Kita dah dapat guru yang boleh betul-betul bawa kita ke orang Ta'ala ni, macam mana? Kau pakai je dia. Saya pun kalau ikut ada guru saya kan. Guru saya orang tak kenal. Dia mastur kan. Orang tak kenal. Saya guna dalam media saya sebab dah orang kenal saya. Jadi tu saya tengoklah media orang lain. Pula tu tok guru kita Arwah Fatih, mana ada video dalam YouTube. Nak tengok. Saya boleh reflect apa video yang saya pernah mengaji dengan dia. Macam tu lah kan dalam kepala saya kan. Begitu juga guru saya yang lain. Guru saya kebanyakannya semua dah meninggal. Habis lah. Tak ada seorang pun yang dalam YouTube. Tuan Ghazali tak ada. Tuan Almarhum Fatih tak ada. Tuan Haji Cik tak ada. Tak bagi. Kalau yang ada ni, yang ada ni, ada. Tapi kalau kita masuk dalam YouTube lagi, kena jekah lah. Kata dia, ni tak boleh. Ni khusus. Ni orang tertentu aja. Jangan sebar. Dia tak pergi sebar tu pasal apa? Orang tak faham nanti dia orang mastur macam ni. Low profile. Dia tak nak, tak bagi. Jadi kalau mana yang, kalau nak cari pencarian tu bagus. Cuma bila kita masih tercari-cari dan tak tahu siapa nak cari, takut nanti silap cari. Itulah. Jadi kalau nak manfaatkan, saya tak mengalang, tapi saya nak suruh kata, feel lah experience sendiri dengan faham ni. Cuba cari lain yang orang lain ajar. Contohnya, cuba dengar apa dia ajar. Nanti kita jumpalah. Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab. Tak faham tu dah apa maksud saya tu kan. Kita akan jumpa yang macam-macam lagi lah. Jumpa yang lepat, gitu kan. Ya Arif kan. Ya Mursyid, macam-macam istilah ada lagi. Tapi tengok ajaran ni macam pening je ni. Saya nak suruh apa? Take experience, pergi explore tengok. Untuk bandingkan dengan guru yang kita dah jumpa yang betul ni. Dah jumpa hak betul, dengan bahasanya, dah makan nasi lemak elok, pergi cari nasi ganja. Orang Ipoh faham kot. Boleh faham nasi ganja. Boleh faham nasi Cina tu. Pelik. Dah faham makan elok burger Ramli. Habis pergi cari burger babi. Senang itu kan. Sikit. Macam mana pun yang tu taklah makan. Tapi jangan tak tahu, kadang-kadang jiwa kita ada benda yang dia boleh telan, walaupun mulut tak telan, hati boleh. Betul juga dia cakap ya. Cakap sikit lah itu. Ini dengan media ni berhati-hati lah. Pasal dia lebih cepat pencemaran dia berbanding dengan COVID-19. Lagi cepat. COVID-19 kena ada interaksi tu tak? Yang ni saja berlakon gitu senang. Tahu tak dia pemahaman tu sepele. Aku nak tahu lah semuanya pemahaman dia tu kan. Cuma macam tu nanti kita akan ada satu perangai apa? Nak menilai orang. Yang tu lah. Kalau saya ngaji tu guru ajar macam ni. Kita memang ada perangai. Kita duduk atau macam ni, kita nak nilai orang, kita bukan nak dengar dia cakap betul-betul kan. Kadang-kadang kita tengok sejauh mana Muhammad dia. Cerita macam pesyarah lah. Contohlah kan. Jadi satu perangai tak elok itu apa? Kita tengok dengan kita nak menilai. Kita bukan terima nak accept. Memang kita pun belum tahu boleh accept tak accept dia. Satu hal kan. Tapi kita tengok nak menilai.
Cuma memang itu suasana yang ada keliling kita. Pasal kadang-kadang kita dalam pencarian dan nak mencari, cuma kaedah dia macam ni. Kalau kita tengok nilai-nilai, kata dia ni macam sewil sikit, macam ni. Buat apa dah? Hadanallah ila siratul mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku dan tunjuk dia sekali jalan yang lurus. Ni kaedah ulama ajar supaya jangan kita ada perangai mempelekeh. Bahkan kita ada perasaan kasih sayang yang kita dah dapat ni mahalnya. Lepas tu yang dia dapat tak betul tu, kita tak suka yang tak betul itu bukan tujuan nak pelekeh dia, tapi nak supaya dia pun dapat rahmat. Macam mana kita rahmat, macam mana kita dapat faham yang betul ni supaya dapat dia pun faham betul juga. Ni ajaran tutup guru ulama kita. Macam tu kot dalam kita duduk dengan suasana media apa yang macam-macam ni, kalau kita nak semak, nak tengok orang ni macam ni, boleh tak kita dengar kuliah dia, kita semak dulu. Kita tengok betul, alhamdulillah, yang ni antara guru yang kata kita boleh dengar video dia, dengar. Kalau mana yang tak betul tu, ada satu perasaan kesian dia, ya Allah, bagilah bertemu aku dengan siapa yang dia ni dapat pahaman yang betul, macam mana mereka dapat, macam mana aku dapat pahaman betul ni. Itu sikit lah disiplin macam tu. Saya jawab soalan. Tapi kalau macam video dari Indonesia tu banyak itulah, kena tengok lah macam tu lah kan. Macam tu yang kita kena mengaji dengan guru yang betul tu. Ada kayu ukur, senang kita nak ada kayu ukur menilai mana yang betul tak betul tu. Yang kita kena ngaji betul dulu. Bila terus masuk ke alam maya tu, dia memang luas, takut lemas dengan keluasan itu. Macam tu kot bahasanya. Mudah taklah pelihara kita semua. Ada soalan lagi sekitar lah. Kenaan? Ya. Maksudnya kita jumpa satu orang yang mempunyai bakat dia untuk buat tu kan, dia pula memang faham tauhid. Kalau boleh support dia. Itu kan. Bagilah apa seumpama dengan dia, rakaman ke perakam ke apa ke, tulis ke komputer, laptop ke satu, bagi kat dia. Kau buat. Kalau dia pandai buat animasi kartun ke apa kan, bagi dia alat kelengkapan semua, dia pun pandai grafik-grafik macam ni. Buat satu kartun, bubuhlah nama siapa, apa-apa pun. Upload, viral kan. Suara lirik tu. Yang tu pun carilah suara yang istilahnya boleh membawa kepada seorang kepada maksud yang dicapai. Jangan cari suara yang akan cari suara siapa ni. Boleh faham kan? Cari tu. Ya. Jadi atas kata soalan tu bolehlah tu, ya. Kaedah kita pula kalau suara tu daripada perempuan sekalipun. Kaedah kita suara kalau nasyid apa ni, dia bukan semutlaknya suara yang haram lah. Macam mana pun tu yang kata mesti pastikan suara ni, jangan orang hanya seronok dengan suara, tapi apa yang dilantunkan dengan suara tu, yang tu adalah maksud yang dibicara. Yang tu yang kena cari. Dengar tu orang bukan jatuh hati dengan suara. Suara tu sebagai nak attract je, tapi bila dengar tu, sedapnya seni kata dia, sampai melupakan siapa yang melantunkan suara tu. Yang ni dengar suara siapa ni? Kalau aku tahu suara ni, buat menantu bagus ni pula. Sorry saya belajar sikit sana tu. Dia atas kata boleh, ya silakan. Saya ni tolong bagi suggestion je. Siapa yang boleh sepanjang-panjang kan usaha yang baik tu, alhamdulillah, mujurlah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin.